Tengok liga-liga Arab, negara-negara Arab ni semua bukan nak tolong Palestin. Hantarlah tentera ke apa ke Malaysia, hantarlah kita punya jet ke apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi persoalan yang selalu bermain di minda kita adalah kenapa negara-negara Arab ni ataupun kita sendiri Malaysia tak hantar tentera je tolong Palestin tu. Kita dulu kalau zaman perang boleh cerita lah, ada apa keris terbang lah apa, hantar je lah pergi Palestin. Apa tak hantar kan? Jadi sebenarnya kita, negara Malaysia ni dengan negara-negara Arab ni, boleh kata hampir semua negara Arab termasuk Arab Saudi pun termasuk dalam NAM 6 ya. 6 ni adalah pertubuhan-pertubuhan negara non-partisan, negara yang tak boleh untuk ada untuk berpihak kepada mana-mana blok besar. Blok besar ni maksudnya US, Rusia, China dan sebagainya. Jadi apa-apa konflik yang melibatkan negara besar, negara-negara yang dalam 6 ni tak boleh masuk campur. Atas sebab itu, kita negara-negara lain ni tak boleh nak tolong pun. Contohnya macam perang Arab Israel sebelum ni, bukannya kita orang Islam tak pernah serang, tak pernah tolong. Malah orang-orang Islam yang membantu awal-awal dulu memerangi Israel dulu, kalau nak tahu, antaranya adalah Iraq, Arab Saudi, Mesir, Jordan, Lebanon dan juga Kuba. Jadi maksudnya kita dah tolong, kita dah pernah tolong dalam satu waktu tu sampai negara-negara yang terlibat ni semua kalah, negara Islam semua kalah masa perang tu, mengalami kegawatan ekonomi dan terpaksa struggle untuk naikkan ekonomi negara masing-masing. Bukannya tak pernah tolong. Dan kalau kita perasan, negara-negara 6 ni akhirnya tak dapat nak bantu. Yang mana negara-negara 6 ni melibatkan semua negara Arab dan juga Malaysia dan Indonesia, Brunei pun termasuk 6 jugalah kan. Sebab kita tak dapat nak bantu negara-negara ni. Bukan kita tak nak bantu, kita tak dapat nak bantu. Kalau nak sangat bantu, kita kena melalui UN. Itu macam mana kita bantu Bosnia lah. Dulu kita nak memerdekakan Bosnia Herzegovina tu, Malaysia menghantar tentera di sana untuk dalam misi UN. Dan juga kita pernah bantu Lebanon dalam misi pengamanan Lebanon, pun kita hantar tentera Malaysia ke sana. Maksudnya kita boleh tolong tapi melalui UN. Itu kerana kita terikat dengan 6 ni. So impak lebih besar bila kita langgar perjanjian 6 ni adalah kita akan jadi negara yang ada blok. Malaysia kalau boleh, seboleh-bolehnya nak jadi satu negara yang non-partisan. Dan itu adalah pendekatan semua menteri-menteri kita sebelum ni. Semua Perdana Menteri kita nak kata Malaysia ni sebenarnya non-partisan. Jadi kita tak kalau boleh tak libat dalam gitu juga negara-negara luar yang kalau boleh sebenarnya tak mahu masuk konflik ni, sebab impak yang lebih besar adalah negara mereka juga akan termasuk dalam kancah peperangan itulah. Dan kancah peperangan tu bila melibatkan Israel dan melibatkan Amerika, dia akan jadi satu kisah yang besar lah. Dan tak mustahil mana-mana konflik dalam dunia sekarang ni, bila kita spark satu, dia akan jadi perang dunia ketiga. Itu tak mustahil. Jadi untuk membantu dari segi ketenteraan itu perlu pada fikir panjang lah, kena fikir panjang. It's not easy as we said, hantar je lah. No, it's not as that lah. Ini bukannya pasal nak hantar. Contohlah saya yang buat keputusan, kita hantar tentera ATM pergi kat sana, okey. Tapi akhirnya yang turut terlibat bukan saja ATM, tapi rakyat Malaysia sendiri yang dekat sini. Kita tak tahu apa yang diorang akan hantar untuk membantai kita pula dekat sini kan. Jadi itulah, ada harga yang perlu dibayar dalam setiap perjuangan. Jadi sama ada negara-negara Islam ni bersedia untuk membayar harga tu. Janji Allah tu pasti, kemenangan itu akan berpihak pada Islam. Jadi kita tunggu waktu yang sesuai lah. Jadi apa yang kita kena buat dalam isu Palestin ni? Berdoa saja ke? Yalah, salah satunya berdoa lah. Sebab berdoa ni adalah benda yang kalau kita tak mampu nak buat apa, kita nak tolong juga. Memang tolong doa itu salah satu daripada bantuan kan. Malah kita boleh tolong dalam hal lain yang sebenarnya membantu juga. Saya bagi contoh, Israel, orang-orang Yahudi sekarang ni dia pegang dua benda yang sangat kuat. Dia pegang ekonomi dan dia pegang media. Media dia, jangan cakap lah, paling besar sekali media ada dalam Malaysia dan dunia. Jadi salah satu jihad yang kita boleh buat adalah kita kena memenangi media. Kita kena bentuk media-media lain yang menjadi alternatif, supaya orang-orang barat tak tertipu, ataupun orang-orang di barat sana, especially rakyat dia orang. Sebab rakyat dia orang bukannya orang yang plan sama-sama dengan kerajaan dia orang. Rakyat dia orang, kalau kita bagi tahu, tunjukkan video sebenar apa yang berlaku kat Gaza, dia orang akan sokong Palestin. Dia orang takkan simply nak sokong Israel macam tu je. Jadi kita sebagai media kena bentuk media alternatif yang pro pada Islam, pro pada Palestin, pro pada keuntungan Islam, dan lawan kepada mereka.
kita punya media alternatif mesti jadi setara dengan diorang dan lawan dengan BBC, CNN ni semua jadah ni. Kita kena lawan diorang. Dan kedua adalah ekonomi. Ekonomi kita pun kena kukuh. Kena dapat setara dengan diorang. Bila kita ada ekonomi, kita ada media, apa je yang tinggal? Kita dah ada dua kekuatan yang kukuh. Dan penguasaan media, penguasaan ekonomi ni semua adalah sebenarnya plan Israel yang awal-awal lagi. Kalau kita tengok dalam protokol Zionis kalau tengok ada buku dia dalam bahasa Melayu pun dah ada, boleh cari kat Shopee. Buku ni, protokol impian Zionis, dia dalam bahasa Melayu dia sebenarnya adalah protokol Zionis lah, yang dah kantoi. Yang dah kantoi. Jadi antara jihad yang kita boleh buat adalah jihad ekonomi dan jihad media. Cuma janganlah pula kita tunggang, mentang-mentang kita kata jihad ekonomi, kita pun berniaga, buy Muslim first. Bukan macam tu, berniagalah elok-elok. Jual lah benda yang bagus kan. Ni buy Muslim first, lepas tu buat kualiti tak apa-apa, cacar marba apa. Kata nak jihad tapi duk bagi kualiti cacar marba. Macam mana juga kan. Kemudian kita boleh berjihad melalui penulisan. Buat penulisan. Kalau penulisan ni mungkin zaman sekarang orang boleh baca blog, atau mungkin boleh tulis, boleh buat video macam saya cuba buat sekarang ni. Semoga termasuk dalam amal-amal soleh lah kan. Buat video, buat infografik, buat videografik, apa-apa sajalah yang boleh menguntungkan umat Islam. Sebarkan kekuatan-kekuatan kita ini di dalam media-media sosial, sebab kita nak guna media. Akhirnya penulisan, percakapan kita semuanya boleh digunakan untuk membantu Palestin. Selain daripada sumbangan duit, sebab sumbangan duit ni rasanya semua orang tahu. Bakal bagi duit dekat dia pakai duit tu untuk buat masjid, buat perigi dan sebagainya. Dan tolong jangan berhenti. Walaupun kita taklah jihad mengangkat senjata tu, ada hacker-hacker daripada Malaysia yang bertalu-talu hack lama Israel. Terima kasih. Itu antara satu perjuangan yang bagus. Dulu ada Israel koyak, sekarang ada Israel cuak yang bagi stres dia orang dekat dalam sosial media buat. Sebab dia orang memang cuba nak pegang media, kita bantai media dia orang. Itu bagus. Itu sebahagian daripada perjuangan yang perlu diteruskan. Jangan bila dia orang stres dengan kita tu, benda yang bagus. So teruskan. Biar dia orang mula Google pasal mak kau hijau ke, pedulikan. Secara umumnya Palestin perlu dipertahankan. Tak perlu lagi dipersoalkan kenapa, kan? Sebab memang perlu dipertahankan. Cuma mungkin secara geopolitiknya Palestin itu sendiri perlu, pertama sekali adalah perkukuhan akidah dan tauhid. Rakyat Palestin itu sendiri pertama perlukan pengukuhan akidah, supaya tahu yang mana baik, yang mana buruk, dan kenal yang mana lawan, yang mana kawan. Dan diorang kena bersatu padu. Sebab tahu kalau korang nak tahulah, dalam Palestin sekarang ni ada perpecahan politik. Dalam perpecahan politik ini bukan melibatkan Fatah dan Hamas saja, malah ada beberapa parti lain di dalam Palestin yang sebenarnya berlaku perpecahan, yang mana diorang tak suka sama diorang dan sebagainya. Maka perlu dipisahkan perpecahan ini, bersatu, tak kira atas nama parti apa, kembali kepada akidah dan tauhid. Maka bersatulah mereka, dan perjuangan ini akan jadi lebih mudah. Jika dalam Palestin itu sendiri bersatu, itu lebih mudah untuk memenangi sesuatu perkara. Dan bila diorang dah bersatu, insya-Allah orang-orang luar daripada Palestin pun tak tertunggu-tunggu lagi nak bersatu dengan diorang, kan? Sekarang ni banyak isu, bila nak tolong Palestin ni banyak isu, nak tolong Hamas ke, nak tolong Fatah ke, nak tolong apa. Konflik-konflik yang macam ni sebenarnya menyusahkan lagi perjalanan muslimin. Jadi kita kena bersatu, kembali pada akidah, kembali kepada tauhid, dan perjuangan kita perlu diteruskan, insya-Allah.